Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ridin Kasiani daripada SK South. Tajuk kajian saya pada hari ini ialah intervensi terapi motor halus dalam meningkatkan kemahiran menggunting murid autism. Kemahiran menggunting adalah salah satu komponen yang berkait rapat dengan penguasaan kemahiran motor halus. Dalam kajian ini, saya akan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif iaitu kajian case dan melibatkan seorang responden sahaja iaitu kanak-kanak yang mempunyai mild autism, dan saya akan menggunakan hasil temu bual, pemerhatian, hasil kerja murid untuk mengumpulkan data. Hasil dapatan saya mendapati intervensi kemahiran terapi motor halus dapat meningkatkan kemahiran menggunting murid. Ada dua fokus kajian saya, iaitu murid autism dengan kurang upaya intelektual dan kemahiran motor halus yang berkait rapat dengan kemahiran menggunting. Menurut Muhammad Johan dan Aliza 2021, autism bermaksud ketidakseimbangan dalam perkembangan mental kanak-kanak yang dilihat dari aspek interaksi sosial, tingkah laku dan komunikasi. Manakala Yosuko Tadao dan Toshia 2015 menyatakan bahawa individu autism yang memiliki kemahiran motor halus lemah juga menunjukkan memori visual yang rendah. Menurut Sitchipon, Supawadi dan Kewalin 2016, pakar terapi cara kerja berpendapat bahawa kemahiran motor halus merangkumi corak menjangkau, menggenggam, membawa, melepaskan secara sukarela, manipulasi tangan dan penggunaan tangan secara dua hala. Menurut Gilbert 2003, kanak-kanak yang memiliki ciri kurang memberi tumpuan boleh menyebabkan sikap tidak ambil peduli dengan tugas yang diberi dan membawa kepada kurangnya penguasaan kemahiran motor halus. Semasa pengajaran dan pembelajaran yang lepas, saya telah membawa murid untuk menggunting, iaitu menggunakan kemahiran menggunting dalam membuat sebuah kraft, dan murid menunjukkan cara pegangan gunting yang salah dan perlu dibantu dan dibimbing semasa menggunting. Ada dua objektif yang akan saya gunakan dalam kajian kes ini. Objektif am, saya perlu mengenal pasti keberkesanan program terapi motor halus dalam membantu meningkatkan kemahiran menggunting murid, dan objektif khusus ada dua, iaitu membetulkan kemahiran memegang gunting peserta kajian, dan peserta kajian boleh menggunting garis lurus dan garis beralun dengan cermat dan tidak berbulu-bulu serta tidak memerlukan bimbingan guru. Menurut Orhan 2012 telah menyatakan bahawa subjek tunggal dalam metodologi kajian semakin banyak digunakan dalam lapangan kajian pendidikan khas kerana pengkaji perlu memahami ciri unik yang boleh diamalkan bagi pendidik maupun pengamal pendidikan khas. Alexander 2021 menyatakan bahawa menyembunyikan identiti responden yang terlibat dalam kajian kualitatif adalah berkaitan dengan moral dan etika kajian dijalankan. Oleh itu, saya telah memilih seorang murid, iaitu murid lelaki bernama Akif, bukan nama sebenar, yang berusia 8 tahun dan belajar di kelas bestari serta memiliki tingkah laku yang terkawal tetapi cepat hilang tumpuan. Semasa membuat tinjauan awal terhadap masalah, saya menggunakan 3 instrumen, iaitu pemerhatian, hasil kerja murid dan juga temu bual. Semasa pemerhatian, saya melihat murid agak terburu-buru untuk melakukan tugas yang diberi serta murid kelihatan kurang penguasaan kemahiran motor, iaitu cara pegangan murid adalah salah, terbalik, dan murid juga cepat hilang tumpuan. Dalam analisis hasil kerja, saya melihat hasil kerja murid agak berbulu-bulu dan
guntingan murid tidak mengikut garisan yang diberikan serta tidak kemas. Dalam temu bual pula, PPM menyatakan bahawa cara pegangan gunting akif agak berbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan. Ini adalah sebelum intervensi dijalankan. Murid diberikan satu kraft berbentuk buah apel dan diminta menggunting mengikut garisan yang diberikan. Namun begitu, murid menggunting di luar garisan dan memegang gunting secara terbalik. Apabila diberikan garis lurus, murid jelas sekali menggunting secara terburu-buru dan juga tidak kemas, iaitu berbulu-bulu. Dalam garisan beralun pula, jelas kelihatan murid tidak dapat mengawal kemahiran motor halusnya dan menggunting secara tidak stabil. Untuk pelaksanaan intervensi, saya telah mengumpul data menggunakan 3 instrumen yang sama, iaitu pemerhatian, hasil temu bual dan juga analisis hasil kerja. Ini adalah dapatan hasil kerja murid. Ada 5 intervensi One in the back. halus telah One saya in the back. gunakan Yeah. untuk membantu meningkatkan kemahiran gunting murid. Yang pertama, menitip bubble wrap. Yang kedua, membuat bentuk dengan plastisin. Yang ketiga, memindahkan bola kapas dengan penitip pakaian. Yang keempat, membuat binaan dengan Lego. Dan yang kelima, memasukkan tali ke dalam lubang. Ini adalah hasil guntingan semasa intervensi di mana murid semakin mahir dalam menggunting dan pegangan murid juga terhadap gunting adalah betul. Ini adalah selepas intervensi, murid kelihatan menggunting dengan berhati-hati serta fokus dalam membuat guntingan dan hasil guntingan murid adalah sangat kemas dan teliti. Murid juga berjaya menggunting mengikut garisan yang diberikan. Dalam dapatan pemerhatian, saya telah mencatatkan pemerhatian saya pada setiap kali intervensi dilakukan. Pemerhatian pertama iaitu intervensi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dalam pemerhatian ini, saya melihat terdapat perkembangan setiap kali intervensi dijalankan dan pegangan dari segi pegangan gunting murid dan juga hasil kerja murid. Untuk dapatan temu bual, saya telah menemu bual PPM iaitu pembantu pengurusan murid di dalam kelas Bestari iaitu kelas akif. PPM telah menyatakan bahawa guntingan akif terdapat peningkatan dan PPM juga bersetuju bahawa terapi motor halus ini boleh meningkatkan kemahiran dan cara memegang gunting murid. Sebagai guru pendidikan khas, saya sepatutnya menggunakan banyak terapi untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran yang perlu diajar seperti yang terdapat dalam DSKP pendidikan khas. Saya perlu memastikan murid-murid telah bersedia untuk menyertai pembelajaran dengan menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Tidak dinafikan, semasa kajian ini saya lebih prihatin memahami keperluan murid dan mengetahui kelemahan-kelemahan yang perlu saya tambah baik semasa pengajaran. Untuk kajian seterusnya, saya berpendapat bahawa saya perlu meneruskan kajian ini terhadap murid yang sama untuk menggunting dalam bentuk-bentuk yang lebih sukar seperti bulatan, segitiga, segi empat dan seterusnya, bentuk-bentuk yang lebih mencabar, menggunakan banyak lagi terapi yang terdapat dalam pendidikan khas, iaitu contohnya terapi cara kerja, terapi sensori motor, terapi seni dan sebagainya. Sekian sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.